Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. COVID kini adalah musuh utama negara. Mana kerajaan dan pembangkang boleh duduk bersama untuk mencari jalan penyelesaian bersama, wajib kita lakukan bersama. Kerana realitinya, apabila rakyat kita meninggal dunia, bunuh diri, hilang kerja, kesakitan itu dirasai oleh seluruh rakyat Malaysia. Kerana akhirnya kita dalam satu kerangka keluarga yang lebih besar. Apa situasi COVID yang sedang kita hadapi pada hari ini? Lebih 2 juta rakyat kita telah pun dijangkiti COVID. Lebih 22,000 rakyat kita telah pun meninggal dunia. Lebih 1,500 rakyat kita telah pun bunuh diri. Kalau kita lihat Bloomberg Resilience Index yang meletakkan negara kita di tangga ketiga tercorot di dunia. Economist Normalcy Index yang meletakkan negara kita di tangga yang tercorot. 50 out of 50. Realitinya ini, jikalau kita terus leka mengamalkan politik kuasa dan wang memecah belahkan sistem demokrasi itu, agak sukar untuk kita tangani masalah yang paling utama, iaitu untuk membela rakyat. As we speak, lebih 800,000 rakyat Malaysia menganggur dan hilang kerja. Yang ada kerja, 600,000 keluarga golongan pertengahan M40 tergelincir masuk ke kumpulan B40. Dan purata gaji pekerja rakyat Malaysia secara amnya menurun 15%. It is time for us to focus on the people instead of playing politics. Saya ingat sebagai seorang anak muda, kali pertama saya menyertai politik, niat saya adalah untuk membina sebuah negara, Malaysia, di mana seluruh rakyatnya, tidak kira agama, tidak kira bangsa, yang muda dan yang tua, ya, semua bersama bangga untuk panggil negara Malaysia ini sebagai rumah kita. Rumah yang akan kita pertahankan bersama. Tetapi untuk kita capai matlamat tersebut, tidak cukup untuk kita hanya membuat perubahan personality ataupun parti politik semata-mata. Tetapi wujudnya keperluan untuk kita merombak sistem politik dan ekonomi negara supaya perubahan yang bermakna betul-betul boleh berlaku. Yang pertama saya ingin tekankan untuk kita merombak sistem politik di Putrajaya, di mana kita perlu kurangkan kuasa golongan elit dan mengembalikan kuasa kepada institusi rakyat. Secara idealnya adalah untuk membina sebuah sistem demokrasi berperlembagaan yang kukuh, pro-rakyat, berdaulat, yang melangkaui personality politik ataupun parti politik. It means building a strong independent system when whoever is Prime Minister or whichever party is in power, Malaysia will keep on moving forward because the fundamentals of Malaysia is strong enough. In practice, apa maksudnya? Maksudnya, sistem di mana kuasa Perdana Menteri dan Menteri itu dikurangkan. Sistem tender terbuka tidak ada lagi atau kurangkan sistem tender terhad. Ia bermaksud kita perlu adakan Political Funding Act ataupun Akta Pendanaan Pilihan Raya supaya golongan elit tidak boleh menguasai parti politik dan kontrak-kontrak kerajaan. Kerana realitinya, pada hari ini, golongan elit, bilioner, jutawan akan memberikan sumbangan politik kepada semua parti politik, tidak kira dalam kerajaan atau yang dalam pembangkang. Kerajaan diberi lebih, dalam pembangkang diberi sikit, they hedge their bet, supaya sesiapa pun yang menang terhutang budi kepada mereka dan perlu memberikan kontrak berbilion ringgit kepada mereka selepas membentuk kerajaan. Kita perlukan akta pendanaan yang jelas dan jujur supaya kita pastikan bahawa rakyat yang berkuasa, bukan golongan elit. Saya ingat sepatutnya akta ini dibentangkan pada Mac 2020 sebelum gerakan Sheraton, tetapi sampai hari ini sepi saja. Jika kita lambat lakukan perkara ini, selagi itulah struktur ekonomi, gaji, isu pencukaian yang adil tidak akan berlaku kerana akhirnya golongan elit akan terus menindas rakyat. Ia juga bermaksud bahawa lantikan-lantikan jawatan terpenting perlu melalui parlimen yang tidak ditentukan oleh sekumpulan di Putrajaya, iaitu lantikan Ketua Pengarah SPRM, PDRM, Angkatan Tentera Malaysia dan yang lain. Apabila kita ada sistem
yang lebih adil ini ia bermaksud walaupun pertukaran kerajaan berlaku, sistem institusi penjawat awam itu kekal kukuh. Saya ingat apabila saya diberikan tanggungjawab untuk mengepalai Kementerian Belia dan Sukan pada peringkat awal, ramai yang hantar surat layang berikan bukti bahawa penjawat-penjawat awam di kedudukan tertinggi telah pun menyokong Barisan Nasional atau berkempen bersama mereka. Tetapi kalau kita hanya mengamalkan politik balas dendam, ingin kenakan mereka, agak sukar kita sebagai satu negara untuk maju ke hadapan. Dan Alhamdulillah, walaupun saya diberikan tanggungjawab pada umur yang muda, tidak ada masalah langsung untuk bekerjasama dengan penjawat awam. Saya tidak kisah siapa mereka sokong sebelum ini. Yang penting mereka adalah orang yang amanah dan fokus untuk berkhidmat kepada rakyat. Ia juga bermaksud bahawa kita perlukan akta lompat parti, dan saya setuju dengan cadangannya diketengahkan oleh Yang Berhormat Pengerang. Saya berharap kita dapat angkat bersama. Tapi sifatnya mudah. Untuk kita membina negara yang maju, idealnya kita perlu pastikan bahawa sistem itu kukuh dan tidak boleh dijual beli oleh si pencatur kuasa pada peringkat tersebut. We must strive to be better supaya kita jadi negara maju di mana sistem demokrasi berperlembagaan itu adalah sistem yang berjaya. Kedua adalah untuk merombak sistem ekonomi negara. Frasa di mana yang kaya makin kaya, miskin makin miskin adalah realiti. Kalau kita lihat semasa musim COVID, apabila ratusan ribu hilang kerja dan bunuh diri, kita lihat bahawa 50 keluarga terkaya di Malaysia naik jumlah kekayaannya sebanyak 14%. Sambil yang kaya makin kaya, kita lihat 600,000 golongan M40 jadi golongan B40, dan pendapatan graduan menurun dengan mendadak RM1,000 sebulan, di mana graduan semasa musim COVID ini hanya mendapat pendapatan sekadar gaji minimum dalam kadar RM1,000 ke RM1,500. Realitinya, mereka tidak dapat hidup jika hanya gaji dengan gaji minimum. Sebab itu, I take offense apabila ada pihak yang berkata bahawa anak muda Malaysia, you have it good for you. Pada generasi kamu tak ada perang, sebab itu kamu senang. Keselesaan. Kamu manja. Kamu malas. That is the biggest lie in Malaysian history. Realitinya, kalau kita lihat generasi ibu bapa kita, apabila mereka capai umur 30 tahun, they are an asset rich generation, di mana mereka dah boleh memiliki rumah atau boleh dapat pinjaman daripada kerajaan dan bank untuk memiliki rumah. Boleh bayar sewa kereta, dah boleh memulakan keluarga pada umur yang muda. Bandingkan dengan generasi saya pada hari ini, bukan sahaja kadar inflasi tinggi, bukan sahaja kadar pendapatan mereka menurun atau statik selepas lebih 20 tahun, kita lihat gaji yang mereka terima semasa musim COVID, gaji minimum, mereka tidak boleh membeli rumah, sewa pun nak bayar setiap tahun susah, nak dapat pinjaman bank bukan main susah lagi, dan dibebankan dengan pelbagai jenis hutang. Sebab itu kita biasa dengan anak muda buat 2 ke 3 kerja sebulan supaya mereka dapat menanggung kos hari hidup yang semakin tinggi. And not only that, bukan saja mereka perlu menjaga dirinya, kajian juga menunjukkan bahawa anak-anak muda juga perlu menjaga ibu bapa mereka. Kerana ibu bapa mereka pencarum, itu kadar simpanan mereka sangat sedikit. Kita lihat kajian baru-baru ni yang menunjukkan bahawa lebih 50% pencarum KWSP simpanannya bawah RM10,000. Persoalannya siapa yang perlu jaga? Ibu bapa apabila simpanan mereka begitu sedikit. Anak muda juga. Walaupun anak muda melalui pelbagai jenis rintangan dan cabaran, ada juga yang kata bahawa this generation is lazy, they are not challenged, mereka malas dan mereka manja. Itu jelas salah. Persoalannya bagaimana kita mahu ke depan? Apabila sistem ekonomi negara pada hari ini, kita lihat 0.0000001% rakyat Malaysia yang terkaya mengawal 25% total kekayaan negara. Adakah ini adil? Jelas tidak. Apa yang perlu kita lakukan? 4 perkara. Yang pertama, kita tidak boleh hanya fikirkan soal gaji minimum. It's never enough. Dan jika ada yang berkata bahawa gaji RM1,100,000
RM1,100 ini sudah mencukupi. Saya cabar mereka hidup dengan gaji tersebut. We need to move forward to discuss about gaji bermaruah atau dengan izin a living wage. Dan perkara ini perlu diperhalusi dan perlu ada whole of society approach untuk pastikan kerajaan dan sektor swasta mengepalai usaha ini. Kedua, kita perlu adakan sistem pencukaian yang lebih adil. Saya terkejut apabila saya dengar ucapan Yang Berhormat Pekan yang juga setuju dengan perkara ini kerana kami dah bangkitkan dalam muda sejak tahun lepas. Cukai apa? Cukai keuntungan luar biasa ataupun windfall tax, capital gains tax and inheritance tax. Perkara-perkara ini wajib dilaksanakan kerana mana keadilannya? Contohnya apabila seseorang cikgu yang mungkin dapat RM3,000, RM4,000 sebulan dicukai, tetapi apabila seseorang bermain saham dan sehari boleh dapat puluhan ribu, wang itu tidak dicukai langsung. So kita perlu adakan sistem pencukaian yang adil, tetapi untuk kita capai sistem pencukaian yang adil ini, kita juga perlu pastikan bahawa kita bebaskan politik daripada kuasa politik elit dan mereka yang berdema golongan bilioner, tapi ingin memastikan bahawa hak mereka sentiasa terjaga. Ketiga, kita perlu pakej rangsang kerja yang menyeluruh. Sebab itu saya mohon kepada kerajaan, laksanakanlah pakej Malaysia Kerja yang telah pun diluluskan pada Belanjawan 2020 oleh Kerajaan Pakatan Harapan yang berjumlah RM6.5 bilion. Bagaimana pakej ini bermula? Pakej ini bermula jika ada seseorang anak muda ataupun graduan yang tidak bekerja lebih 12 bulan, mana-mana majikan yang menggajikan mereka akan mendapat subsidi tambahan RM500 ke RM700 setiap bulan selama 2 tahun. Kita tidak memberikan duit percuma kepada anak muda tersebut, tetapi kerja yang agak baik, bermaruah supaya dia dapat tambah baik dirinya. Kalau boleh berikan tambahan 3 minit. Terima kasih. Dan yang terakhir, kita perlu memastikan sistem ekonomi kita membebaskan dirinya daripada monopoli yang berleluasa. Di sini saya nak tekan sedikit bahawa pengendalian 5G. Kalau kita lihat sistem pengendalian di Malaysia, monopoli bahawa Digital National Berhad, there is a lack of transparency dan banyak telah pun dibentangkan oleh pengkritik di dalam dan di luar negara. Sistem secara amnya yang dipakaikan di peringkat antarabangsa adalah sistem di mana spektrum is awarded via an open bidding system. Tetapi di Malaysia terus diberikan kepada DNB dan DNB yang beroperasikannya secara sistem monopoli. Sebelum ni 4G, kerajaan lalu sistem internasional di mana kita dapat memungut dalam 4 ke 7 bilion ringgit yang akhirnya disalurkan untuk membinakan pembangunan internet luar bandar. Tetapi dengan sistem baru monopoli yang kerajaan guna pakai, kita perlu belanjakan 15 bilion ringgit. Persoalannya, perbelanjaan ini it must be done in a transparent fashion. Kita tak nak membina lagi satu monopoli. Dan akhirnya, internet 4G dan 5G teruk terkesan. Rakyat luar bandar akhirnya yang paling teruk terkesan. Dengan itu, Tuan Yang di-Pertua, saya percaya Malaysia, negara kita, rumah kita, Malaysia is destined for excellence. We should never be trapped in a culture of complacency and mediocrity. Rumah kita ini ditakdirkan untuk jadi negara yang maju dan bermaruah. Kita tidak boleh sesekali terperangkap dengan kelekaan dan keselesaan. Kerana ini rumah kita bersama yang akan dan wajib kita pertahankan bersama. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.